Hello, hai guys, selamat datang ke Gadget Now. Jadi untuk video kali ni, aku dah pakai dua device, satu iPad Air 2020 dan satu lagi adalah Samsung Galaxy S10 Plus. Dan dua device ni bagi aku satu masalah, iaitu aku selalu overcharge. Jadi untuk tangani masalah overcharge aku ni, aku menggunakan Smart Power Strip daripada Tenda Malaysia, iaitu SP15. So tunggu apa lagi? Jom kita review SP15. Let's get this video rolling. Okey, sebelum kita pergi kepada SP15 tu, aku nak bagi tahu yang ini adalah iPad Air 2020 dan ianya mempunyai 7000 mAh bateri, dan ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus 4000 mAh bateri dengan fast charging 15 watt saja, which is sangat perlahan lah untuk tahun 2021 ni. Jadi kalau aku nak charge Samsung Galaxy S10 Plus ni, sangat perlahan lah sebab 15 watt, dan aku nak charge iPad Air 2020 ni walaupun dia menggunakan 20 watt charger, tapi dia mempunyai 7000 mAh bateri. So jangka masa dia lama. Jadi masalahnya kalau aku nak charge, bila jangka masa lama tu, aku akan tertidur waktu aku nak charge, waktu aku nak tunggu dia full charge tu. Jadi sebelum ni aku selalu menghadapi masalah aku overcharge lah aku punya iPad dan juga aku punya Samsung Galaxy S10 Plus ni. Jadi dengan adanya Tenda Smart Power Strip tu, aku boleh nak kawal dia punya jangka masa charge tu berapa minit. Jadi itu mengelakkan overcharge untuk kedua-dua device kesayangan aku ni. Jadi itu adalah salah satu kelebihan untuk Tenda Power Strip SP15 daripada Tenda Malaysia ni. Okey, untuk SP15 ni saiz dia ataupun panjang dia lebih kurang 25 cm untuk dia punya power strip tu, dan untuk dia punya panjang wire tu adalah 1.5 meter. Kalau korang risaukan tentang keselamatan, korang tak perlu risaulah sebab dia dah ada MCMC certification. Jadi MCMC ni dia dah certified dah yang mana SP15 ni adalah selamat untuk diguna di Malaysia. Untuk SP15 ni dia ada surge protector. Aku pun tak tahu apa itu surge protector, tapi bila aku cari-cari dekat internet, dia bagi tahu yang kalau ada lightning ataupun ada kilat, so dia akan menyebabkan satu kapasitor ataupun ada something lah dalam komponen-komponen tu yang terbakar. Jadi surge protector ni dia mengelakkan benda tu berlaku. Untuk nak gunakan SP15 ni, korang kena connectkan dengan Wi-Fi. Untuk Wi-Fi 2.4 GHz. Bukan untuk 5 GHz lah, sebab dia hanya detect untuk 2.4 GHz sahaja. Tapi korang jangan risau, 2.4 GHz tu adalah Wi-Fi yang paling basic. So semua orang boleh dapat Wi-Fi 2.4 GHz tu. So jom kita tengok cara-cara nak gunakan Tenda SP15 ni dengan lebih dekat. Jadi ini adalah bentuk Tenda SP15. So panjang dia 25 cm dan ini adalah dua USB port. Macam biasa aku akan letaklah ini. Kalau aku nak charge aku punya bateri untuk Sony, aku boleh set masa dalam lebih kurang 1.5 jam untuk nak full charge kedua-dua bateri ni. Dan juga ada satu lagi slot, mungkin aku nak charge aku punya lampu LED ni. Lampu LED ni aku nak charge dia punya ni dekat sini. So sambungkan kepada USB port dekat sini. Kalau korang tengok dekat sini, dia menggunakan 5V 2.4, 5 darab 2.4 lah. Dan dekat sini adalah power button, yang mana power button ni kalau korang tekan je, korang tengok power tutup kan. Korang tekan, okey, semua ada. Maksudnya nyala dekat sini tadi, nampak? Kalau macam tadi tak, sebab aku tak aktif kan. So bila aku tekan kat sini, semua ni 1, 2, 3, 4 ni semua diaktifkan. Mungkin aku tak pakai yang ni, aku pakai yang ini. Tapi kesemuanya aktif. Seeloknya kita kawal menggunakan apps dia. Jadi macam mana cara nak guna dia? Korang pergi dekat apps ni, korang download apps Tenda Belly. Lepas tu korang pun tekan interface dia macam ni. Korang hanya add device saja. Korang add device, korang tekan saja SP15 and then korang connect saja dengan Wi-Fi korang yang 2.4 GHz tu. Once korang dah connect, dia akan keluar jadi macam ni. Korang tekan power strip tu. Tengok ni, semua hijau kan? Sebab aku tekan dekat sini tadi. Sebab aku tekan kat sini, dia akan jadi semua hijau. So kita boleh tutup balik. Kita tekan, dia akan tutup. So kita nak aktifkan satu je. Aku nak aktifkan gun charger 65W ni daripada Ugreen. So aku nak charge, and then macam ni. So dia dah on. Apa bukti dia? Kita tengok aku connectkan dekat sini. Kat sini tengok, tak ada masuk charge kan. And then kita pun on. Kita on. Nampak? Charge masuk. So itulah bukti dia. Kalau kita nak tutup, nampak charge dekat atas tu, tak ada logo charger tu. Kita on balik, ada logo charger tu. So itulah cara-cara penggunaan dia. Dan apa kelebihan dia, kita tekan dekat sini kan, and then kita boleh set ni, kita nak schedule, awake ataupun timer. Kalau kita nak slide kepada plug nombor 3, kita buat macam ni saja. Ini USB,
So itu saja 1, 2, 3 USB. And then contohnya macam plug nombor 2 ni, schedule ni apa? Schedule ni korang nak set dia on bila, dia on pukul berapa. Sebagai contoh, kalau aku ada satu air purifier, so aku nak aktifkan aku punya air purifier tu bermula jam berapa. Contohlah waktu aku tidur kan, bermula jam 10 malam, pukul 11. So aku set kepada pukul 11. And then aku pun tekan repeat lah setiap hari lah kan, kalau aku ada air purifier. Lepas tu kita pun tekan save. So dekat sini dia akan keluar everyday. So dia akan on lah pukul 11. Cuba kita add dulu. Kita tekan off, dia akan off subuh. So kita repeat macam ni. Kalau kita nak on dia pukul 11, kita nak off dia pukul 5.50 pagi. And then kita on saja macam tu, macam aku buat tadi. So kita kena setting satu-satu lah. Kita pergi kepada away. Away ni contohnya kalau kita tak ada lah dekat rumah tu kan. Kalau kita tak ada dekat rumah tu, kita nak on apa? Kita nak on kita punya air purifier juga pukul tengah hari kan. Tengah hari daripada pukul 11 11.48. Lepas tu end time dia pukul berapa? Mungkinlah pukul 12 lah kan. Ikutlah kau nak repeat hari apa, hari Ahad ke, Isnin ke. And then kita pun tekan start. So away mode is enabled. Bila pukul 11.48 nanti dia akan start on lah. So dia akan tutup balik pukul 12.48. Dan ini adalah benda yang biasa yang aku pakai. Aku selalu pakai yang timer punya. And then kita set saja 1 minit. Okay, 1 minit, turn off. Alright, kita tengok dalam waktu 1 minit nanti dia akan turn off. So kita tunggu je lah kan. Okay, sekarang kita tengok lagi 6 saat masa. Okay, nampak dia akan auto off. See? Tengok ni, dah tak ada kat sini. So begitulah cara-cara kita nak guna tenda SP50 ni. Bagi aku dia sangat-sangat function untuk nak mengelakkan overcharge ataupun kita nak on kan kita punya apa-apa. Macam aku sebelum aku nak sampai ke rumah daripada kerja, aku dah boleh on dah aku punya air purifier. Contohnya aku letak power air purifier aku dekat nombor 1. So bila aku nak balik nanti, aku nak balik kerja, aku nak balik rumah, aku nak sampai rumah, aku dah boleh on terus. Aku on and then settle. Lepas tu aku pergi kepada apps air purifier lagi. Kalau korang punya purifier tu smart device juga, korang boleh on dekat situ. And then dekat sini kita ada scene. Kita boleh tekan tambah kat sini. Dia ada satu setup khas tau. Kalau korang ada macam aku ada satu setup khas untuk yang ni untuk iPad, yang ni untuk smartphone. Jadi aku akan ada nombor 1, nombor 2. Nombor 1 kita on, nombor 2 kita pun on. Yang ni aku tak pakai dua ni. Kita pun tekan next. Kita buat apa? Kita yang ni ada bedroom, mungkin ada living room ke apa. Yang ni aku ambil yang icon ni sebab bangun pagi, setiap pagi aku akan nak charge phone dan juga iPad aku. Kalau aku bangun pukul 5.50 and then aku pun buat get up. Nama dia kita boleh tukar lah, tapi aku tak tukar. Kita pun tekan save. Ok, inilah get up. Get up ni kalau aku bangun pagi je, aku terus buka. Bila aku buka kat sini, nampak dia akan charge. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat device power strip ni, plug 1 dan plug 2 dia tengah on. Jadi bila aku bangun pagi je, aku boleh terus charge aku punya iPad dan juga aku punya smartphone. Aku connect saja, lepas tu aku tinggal je. And then bila dah habis, bila aku dah sampai ke tempat office, aku lupa. Aku lupalah, aku nak off balik plug. Kita boleh off saja dekat sini. Kita tekan off ataupun off kat sini. Ataupun nak senang, kita tekan off terus dekat sini. And then dia dah off dah. Sini adalah korang punya setup yang khas untuk penggunaan korang. And then inilah korang punya profile. Korang punya letaklah, korang daftar korang punya email, apa-apa semua, setting kat sini. So itu saja cara-cara nak gunakan tenda SP50 ni menggunakan aplikasi Tenda Belly. Ok, aku ada satu benda yang aku tak suka dengan tenda SP50 ni. Korang tengok ni, aku nak cabut benda ni susah gila. Korang boleh tengok betapa struggle-nya aku nak cabut plug ni. Ya. Gila geng. Kita cabut plug ni lah. Okey, yang ni senang. Yang Apple ni susah betul. Sebab dia kecil, so kita nak tarik ni susah. Nampak? Nampak? Memang korang kena menggunakan tenaga yang kuat sikit dah. Okey, lepas tu bukan tu saja. Korang nak plug in pun dia agak struggle. Korang nak tekan, nampak? Masih lagi ada ruang dekat bawah ni. Masih lagi struggle. So korang kena macam tu. Aku pun pelik kenapa jadi macam ni. Sama juga macam ni. Okay, nampak dia ada ruang. Kita tekan pressure sikit pun tak boleh. Kita kena pressure kuat, barulah dia masuk dengan jayanya. Okay, tapi kalau yang USB ni okey lah. USB ni senang je, masuk macam ni saja. Yang aku tak sukanya waktu kita nak cabut tu. Tapi setup aku memang dah fix dah.
Plug satu untuk charge aku punya iPad, plug ni untuk nak charge aku punya smartphone dan juga apa-apa device. Dan dekat sini kosong lah. Mungkin dekat sini aku nak power up aku punya lampu LED ke, lampu bed ke, ataupun aku nak power up aku punya air purifier nanti kalau dah sampai. Sebab aku beli air purifier, geng. Mungkin aku akan review nanti untuk air purifier. Jadi setakat itu saja untuk video review tenda S15 ni. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link dekat bawah. Aku sertakan link di bahagian bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe kami punya channel. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.